Sony terus melakukan cross. Cantik kali ini. Tak offside. Peluang untuk Melaka United. Dan itu dia. Gol. Gol yang cukup mudah. Menarik. Dijaringkan oleh Kumaran. Okey untuk jaringan penyamaan. Ya, kalau kita saksikan bagaimana pasukan Melaka cuba membuat build up terlebih dahulu, membuat hantaran kiri dan kanan. Di sini satu hantaran yang begitu baik di belakang pertahanan pasukan Sabah, dan AS Kumaran cuba melepaskan satu rembatan dan tiada pemain pasukan Sabah. Tapi gerakan yang cuba direncanakan di sebelah kiri ni oleh Philemon Ani berjaya dipatahkan. Barulah kita saksikan bagaimana corak permainan hantaran-hantaran pendek pasukan Melaka. Satu gerakan dari Sony Norde, tidak offside di sana. Masih lagi Sony Norde. Ada gerakan dilakukan oleh Kumaran. Peluang Kumaran, jaringan pertama untuk pasukan Melaka United. Lihat saja Wan Zahrul Nizam berjaya menemui mungkin larian perfect timing daripada Sony Norde, mendongak mencari rakan, dan pastinya peluang terhidang ini bagi AS Kumaran. Meneruskan momentum jaringan, sentuhan jaringannya menjadi watak penting di dalam. Cik Rashid juga naik ke atas. Jadi 8 pemain pasukan Melaka United berada di dalam kotak penalti, termasuklah Razman Roslan. Hantaran dari Sony Norde, tandukan jaringan daripada pasukan Melaka United. Gol penyamaan. Mungkin ada sentuhan daripada pemain pasukan Melaka, terus saja tamat daripada Alex Dos Santos Goncalves, dan hantaran daripada Sony Norde, tandukan dari Faris Shah dan terkena Rafi Nagorgani saya kira. Lihat saja tandukan daripada Faris Shah yang terus. Antara yang dilakukan itu menyebabkan Syahrul Nizam melakukan kesilapan. Alex Goncalves daripada Brazil menjadi perhatian kita sekarang ini. Masuk cantik di penjuru kiri sebelah kiri pintu gol pasukan tinggi dan tidak dapat, memang sukar untuk diselamatkan. Goncalves. Satu sepak yang begitu baik ke penjuru atas. Jarang-jarang kita dapat lihat satu sepakan. Biasanya penalti ni dapat meneruskan rekodnya untuk mencari jaringan kedua buat pribadi dirinya. Alex Goncalves berikan tumpuan sekarang ini. Alex Goncalves. Satu pembacaan baik oleh Kevin bagaimanapun. Alex dengan tenang meletakkan pasukan Melaka untuk mendahului 1 gol. Terutama daripada Syamim Yahya. Ia hampir sama dengan apa yang kita lihat menentang Terengganu, tetapi yang Terengganu lebih tinggi, lebih padat, tetapi ini lebih laju dan sedikit rendah. Lebih sangat tenang daripada Alex mendapatkan jaringan kedua musim ini. Jadi Alex Goncalves meletakkan Melaka di hadapan. Minit 80. Ini dia Alex. Satu arah yang sama tetapi kali ini lebih tinggi. Gol kedua pasukan Melaka United pada malam ini. Tangannya dan Alex Goncalves sangat-sangat baik. Satu teknik penalti yang boleh kita katakan agak unik sebenarnya daripada Alex Goncalves. Ya, memang benar menunjukkan tahap keyakinan Alex Goncalves ketika ini memang sangat-sangat tinggi. Jadi sudah 3 jaringannya bersama pasukan Melaka. Tekan jaringan, mereka membuktikannya sewaktu perlawanan menentang PJ City. Mereka bangkit untuk menyamakan kedudukan 2 sama dari AS Kumaran. Nikolic terus masukkan jaringan. Zifan Nikolic, ini debutnya bersama dengan Melaka dan dia terus meledak untuk jaringan pertama. Bukan berubah di Stadium Manjabat. Ya, satu antara yang betul baik, pace bola yang betul baik dan segi kesehat. Tandukan yang juga begitu baik disudahkan oleh Stefan Nikolic. Tiada pemain yang mengawal beliau. Walaupun kita lihat Ryuji cuba untuk memberi tekanan, tetapi kita melihat dengan ketinggian yang ada pada Stefan Nikolic tidak memberikan masalah untuk menguis bola untuk menghadiahkan sepakan penjuru pada Melaka United. AS Kumaran akan mengambil sepakan penjuru ini rendah. Bagaimanapun kembali dalam kawalan Kumaran. Kumaran satu antara lintang. Cukup baik. Peluang untuk Faris Shah sekarang ini. Masih lakukan Faris Shah. Sony Norde. Dan itu dia. Jaringan pertama malam ini. Sony Norde meletakkan Melaka mendahului pada minit yang ke-36. Ada 3 pemain Melaka yang tidak langsung dikawal.
second ball dimiliki oleh Farisha, kemudian satu hantaran pendek kepada Sonny Nordeh dan satu pressing yang begitu baik daripada Sonny Nordeh untuk gol pembukaan perlawanan ini. Kredit juga harus diberikan kepada Faris Shah yang dapat melihat Sonny Nordeh yang tidak dikawal Melaka untuk mengganda kelebihan pada malam ini. S. Kumaran, Nikolic. Itu dia gol kedua. Stephen Nikolic meletakkan Melaka United 2-0 di hadapan untuk Stephen Nikolic setakat ini. Itulah yang saya katakan sebentar tadi, apabila pemain-pemain pertahanan Alpa terhadap Stephen Nikolic ini, dia pantas untuk menghukum dengan kelebihan ketinggian, dan seperti yang sudah saya katakan juga bahawa kelebihan tandukan yang dimiliki oleh Stephen Nikolic ini yang akhirnya menjadi kenyataan dan meletakkan pasukan Melati. Dengan kejaringan, mereka sudah pasti mahu menambah seberapa banyak koleksi gol mereka bagi mengukuhkan peluang mereka meraih kemenangan kedua mereka. Baik, hantaran ini kepada S. Kumaran dalam kotak raja sekarang. S. Kumaran, tetapi masih ada ruang lagi. Menu out. Sekarang ni S. Kumaran, peluang terbuka. Dan akhirnya S. Kumaran mencarikan gol ketiga dalam situasi yang agak kelangkabut. Pemain-pemain pertahanan langsung tidak organize ketika pasukan Melaka tidak ada pemain yang challenge untuk second ball itu, dan akhirnya deflection oleh pemain pertahanan dan bola itu jatuh betul ke arah Kumaran yang langsung melepaskan rembatan yang begitu padu sekali, yang memang sukar untuk ditangkis oleh Dominic Picak di pintu gawang pasukan UiTM FC. So 3 gol untuk pasukan Melaka United memang satu situasi. Jadi Stephen Nikolic sudah bersedia untuk mengambil sepakan penalti ini bagi mencari bekalan untuk pasukan Melaka dalam separuh masa yang pertama ini. Dan bagaimana? Oh, gol! Gol untuk pasukan Melaka. Walaupun inilah kita perhatikan lagi sekali, walaupun sudah ada tepisan yang dilakukan. Ya betul, memang ada sedikit tepisan dilakukan oleh Khairul Azhan, tetapi cukup kurang munasib baik bagi Khairul Azhan. Apa yang telah dilakukan memang cukup besar ruang diberikan. Corner lagi sekali, dan kali ini gol! Akhirnya. Ya, ini yang kita perkatakan di baris masa pertama tadi. Sebenarnya sekiranya bola deliver dengan cukup baik sekali. Inilah hasil yang kita dapat lihat kemampuan Syamil. Tidak dijaga oleh mana-mana pemain Selangor. Mudah untuk menewaskan dengan hanya satu placing saja. Tandukan tersebut. Akhirnya Khairul Azhan kali ini tidak berjaya untuk menyelamatkan keadaan, walaupun Syamin Yahya backheel ke belakang untuk S. Kumaran. Oh, peluang di sana. Satu lagi pergelutan masih berlaku. Stephen Nikolic, ruang selesa, itu dia gol. Wan Zahrul Nizam, Wan Zakaria, bekas pemain kebangsaan. Perhatikan bagaimana hantaran jauh dilakukan oleh Awan Amirul Afiq. Stephen Nikolic mencuba, Syakir cuba melakukan clearance. Azri Ghani meluru keluar dan akhirnya tolakan mudah dilakukan oleh Stephen Nikolic. Disudahkan sempurna oleh Wan Zahrul Nizam. Jadi Melaka United mendahului pasukan tuan rumah dengan 1. Mengharapkan Nikolic sekarang ini untuk menyamakan kedudukan. Stephen Nikolic cemerlang berjaya menewaskan Syaril Syari. Cukup kencang di sebelah kiri. Gol keempat juga untuk. Kita lihat sekali lagi. Cukup baik. Ketenangan dan juga keyakinan yang cukup tinggi dipamerkan. Cantik dan bijak daripada Manuel Ot. Masih bersama Manuel Ot. True pass yang cuba mencari Sonny Nordeh. Oh, terlepas kawalan dan gol. Gol yang ataupun foul sebenarnya diberikan. Sekali lagi bagaimana
Satu tolakan yang dilakukan, Robson Randy Rining terlepas bola. Dan Fakrullah yang mengambil kesempatan daripada peluang itu melakukan satu rembatan. Terus ke arah pintu gol. United cuba merencanakan sesuatu. Hantaran ke tengah cuba mencari Sonny Norde. Masih bersama Melaka United. Sonny Norde menggelecek. Lari ke tengah. Kehantar ke tengah. Faris Shah bagaimana? Satu lambungan dan gol. Oh yes. Wan Zarun Nizam berjaya menjaringkan gol penyamaan untuk Melaka United. Lihat sekali lagi bagaimana bola tidak berjaya dikeluarkan. Faris Shah yang nampak menghantar bola ke hadapan, rembatan deras daripada Wan Zarun Nizam yang telah memberikan gol penyamaan kepada Melaka United. Gandingan dua pemain Antaran David kepada Makan Konate berjaya disekat. Sonny Norde, permainan 1-2 yang baik antara beliau dan begitu juga dengan Adriano. Cantik sekarang ini Sonny Norde. Lepas cantik kawalan Sonny Norde. Masuk ke dalam kawasan penalti. Bagaimana sekarang ini? Dia masih lagi mengawal dan gol! Dengan baik. Sekali lagi bagaimana? Kecuaian saya kira dua pemain pertahanan. Terlalu awal rumpuhan yang dilakukan dan Azam Azmi nampaknya tersekat di situ dan hanya sedikit peluang yang dimiliki oleh Sonny Norde dapat digunakannya dengan sebaik-baiknya. Terlihat bagaimana satu cutback yang dilakukannya dan kemudiannya merembat suami Husin tidak dapat menyelamatkan keadaan. Saya kira kesalahan ataupun sedikit gopoh tadi pemain pertahanan pasukan Terengganu FC yang lebih awal yang cuba melakukan sekat Suami Husin. Kita kembali melihat keberhasilan yang bersambung kembali. Adriano sekarang bagaimana? Bahaya untuk pasukan Terengganu dan gol! Adriano! Gol pribadinya yang pertama untuk pasukan Melaka. Bijak menarik yang dilakukan hasil gandengan antara Giovanni dan juga Adriano. Satu rempatan ke lerit ke sebelah kanan pintu gol pasukan Terengganu dan gagal diselamatkan di situ oleh Suhaimi Husin. Kedudukan 10 walaupun dia beraksi dalam tempoh masa yang tidaklah pendek kecuali masa sebenarnya adalah sewaktu dia beraksi bersama dia ketika bertemu dengan Sabah. Satu orang ketinggalan baik, tandukan gol. Satu glancing ada yang begitu baik sekali. Kita dapat lihat Jang Suk Won kata silap saya. Pemain import daripada Korea yang berjaya menyamakan kedudukan. Dapat lihat sekali lagi bagaimana antara yang baik daripada Sonny Norde. Jang, walaupun kita dapat lihat Kevin Ray yang cuba naik untuk melakukan tumbukan tetapi terlambat sedikit. Jang Suk Won sudah dapat menyentuh bola itu terlebih dahulu untuk menghasilkan jaringan penyamaan. Namun Melaka datang lagi menuju ke penghujung saingan ini. Afiq antaran ke tengah lagi sekali dalam kawasan penalti. Tandakan dan kali ini gol. Oh, gol penyamaan yang hadir pada penghujung perlawanan. Gerakan melakukan hantaran. Tandukan yang berjaya dilakukan yang gagal diselamatkan oleh Sam Somerville, pemain import pasukan Melaka United. Dia melonjak tinggi, Giovanni Gomez da Silva. Walaupun tandukannya tidaklah menuju ke tepi. Manuel Art terkena palang, terkena tiang sebenarnya. Percubaan yang cukup hebat ditunjukkan. Masih bahaya untuk UiTM. Dari jauh, oh terkena palang pula ketika ini. Oh, 2 kali. Adakah gol diberikan? Kita lihat. Lihat bagaimana S. Kumaran, lembatan kaki kirinya terus. Oh betul.
Keputusan yang tepat daripada pengadil memberikan gol kepada AS Kumaran. Satu rembatan yang cukup padu, terkena palang tetapi bola masuk ke dalam kawasan gol sebelum terkeluar semula. Itu dia aksi ulang tayang meletakkan Melaka United. Hantaran terus ke dalam kawasan kotak penalti. Safwan. Tetapi kita dapat lihat bagaimana bola dalam kawasan Sony tadi. Hantaran ke belakang, rebatan terus. Medwood dan gol! Oh, inilah gol yang dicari-cari oleh Melaka United. Kita dapat lihat Sony Nolde yang melakukan satu tolakan ke belakang, melorongkannya kepada Manuel Ot. Rembatan padu yang sedikit kita katakan melebar ke sebelah kiri pintu gol pasukan Selangor. Satu rembatan leret yang tidak dapat diselamatkan oleh Khairul Azhan Khalid. Itulah dia. Rembatan yang begitu cantik. Adakah mungkin ada deflection sedikit? Tetapi rembatan itulah yang menyelamatkan Melaka. Kita dapat lihat padu rembatan itu tepat. Yang lagi sekali. Kali ini Maniot perlu menggerakkan serangan untuk pasukan Melaka ketika ini masih lagi dalam larian yang dilakukan oleh Maniot. Berjaya Maniot lepas kali ini. Maniot dia perlu tolak lebih cepat lagi, namun tidak. Maniot dan itu dia gol! Cantik! Tindakan bersendirian yang dilakukan oleh Maniot. Walaupun dia melihat ruang yang dibuka oleh rakan-rakannya, menewaskan 1, 2 dan juga 3 pemain pertahanan lawan sebelum melakukan satu rembatan kaki kanan yang terus menerjah ke penjuru kiri pintu gol pasukan Perak FC untuk menyamakan kedudukan. Inilah yang saya katakan tadi, mereka perlu melakukan terus cuba dan terus mencuba, dan akhirnya pasukan Melaka United berjaya untuk menyamakan kedudukan. Kadang-kadang dalam bola sepak ni Isbadi, tamak sebegini diperlukan, membawa untung sebenarnya, kerana dia lebih berkeyakinan setelah dia memulakan larian. Dan di sini kita lihat bagaimana skill yang dimiliki oleh Maniot untuk memperdayakan. Dia melakukan simulasi untuk meminta sebagian percuma diberikan, namun tidak, kata pengadil. Sekali lagi cross. Sony Nordin, apakah dia akan melakukan dribbling di sini? Sony rembatan dan itu dia gol! Ada ruang, ada peluang dan berjaya disempurnakan dengan baik oleh Sony Nordin. Dilakukan sebentar tadi oleh Sony Nordin. Jadi 2-1 kedua-duanya melalui rembatan dari luar kawasan penalti. Gagal Nasrullah. Walaupun dia sudah merebahkan badannya untuk menyelamatkan rembatan padu daripada Sony Nordin ini. Terkena sedikit tangan Nasrullah, tapi tangannya tidak cukup kuat untuk menghalang rembatan daripada Sony Nordin ini. Jadi dia menggunakan peluang yang dimiliki ini. Kita perhatikan di situ ataupun pemain Perak Idris Ahmad yang berada di depan. Sekali lagi serangan cuba dilakukan dari sebelah sayap kiri. Hantaran silang dapat ditanduk oleh Renan. Masih lagi dalam kawasan Melaka ketika ini. Farisha Adriano dalam kawasan penalti, tidak offside di situ. Dan pilihan kali ini peluang dari tidak gol. Cantik gerakan yang dilakukan oleh Adriano. Gol dalam hujan lebat di Stadion Darul Aman. Dan memang satu gol yang digerakkan secara berpasukan. Satu cutback yang begitu bijak dilakukan sebentar tadi yang membolehkan Adriano melakukan rembatan terus ke arah pintu gol. Memang satu kredit yang patut diberikan kepada pemain-pemain Melaka yang begitu keras pada soal masa yang kedua ini. Jadi Adriano jaya menjaringkan gol yang pertama bagi pasukan Melaka setelah menerima hantaran daripada Khairul Anwar Syarudin. Mungkin di sini pemain-pemain Renan Albert. Models popping bottles.